Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sihat Haji? Alhamdulillah sihat walafiat. Walaupun sibuk, terima kasih kerana terus bersama kita untuk memberi penerangan, perincian, kupasan supaya marhain seperti saya yang di luar sana memahami apa yang sedang berlaku. Terima kasih kembali kerana sanggup hadir dan bawa sekali burger pula saya minati. Terima kasih. Apa pun hari ni ada tadi kawan saya tanya tadi. Ya. Empat live selalu hari Sabtu, hari Ahad. Pasal apa pula pergi buat live terkejut hari ni? Hari ni live bukanlah terkejut. Jumaat, besok lusa Tuan Haji nak balik kampung Penang tinggal saya Haji. Tak patut. Tak apa, saya perkenal sekandak lebih bagi pihak awak. Tapi tak bawa balik basi. Oh, tak balik Hari tu balik nasi sabi. Hari ni tak balik kali ni Tak sempat pun. Sebab itu kita berkeudara, bersiaran pada hari ini, memberi ruang kepada Tuan Haji Hanif Katri untuk tinggalkan saya balik kampung di Penang. Okey, apapun seperti biasa, anda semua saya sudah pun mengetahui, memahami secara ringkas tentang apa yang berlaku di Mahkamah Persekutuan. Ini masuk hari yang keempat. Empat tolak satu, tiga. Hari ketiga lah, hari Rabu ditangguhkan, tak ada. Hari ni ada. Hari pertama, hari kedua, rakyat Malaysia tengok bukan main ceria Haji. Begitu juga di dalam grup-grup WhatsApp apa semua, nampak cukup ceria. Besok lusa Tuan Haji nak balik kampung. Okey. Saya nak kenal sekadar lebih bagi awak. Sebab itu kita berkeudara, bersiaran pada hari ini, memberi ruang kepada Tuan Haji Hanif Katri untuk tinggalkan saya balik kampung di. Okey, adakah audio sekarang okey sikit? Anda semua saya dengar di sini okey. Tak tahulah kepada Wiki Hari, mana dia Wiki Hari, how are you sir? Haji cuba cakap audio is not clear. Oh ya ke? Harap boleh dengar dengan jelas sekarang, insya-Allah. Apa nama suara saya sikit, tak berapa nak dengar. Okey, Mr. Sarawana Kumar dan juga sahabat-sahabat semua, adakah suara semua okey? Audio okey atau audio masih lagi malu-malu kucing dengan kami pada malam ini? Testing. Cuba bagi komen sikit, adakah audio okey? Still kurang sharp. Okey, Tuan Haji cakap tengok sharp tak sharp ataupun suara saya yang lebih sharp. Ada yang kata jelas. Apa khabar semua? Okey, alhamdulillah. Gangguan pendengaran. Kita ambil yang majoriti. Mejun kata Harun Abbas Anwar Abdul Hamid. Wow, sahabat-sahabat. Ada yang kata pecah, ada yang dah kata okey. Jadi saya pun tak berapa nak tak apa, kita jalankan dulu kita punya live ni. Baik. Kalau rasa tak okey juga nanti tolong bagi tahu balik. Tapi ada yang di sini loud and clear, strength 5. Wow, Major Anwar Abdul Hamid. Terima kasih. Okey, tak apa, kita teruskan dulu Haji. Kita teruskan dulu dengan apa tajuk topik kita untuk kita huraikan pada hari ini. Yang pertama, hari kedua. Ya saya. Rakyat Malaysia begitu ceria. Ceria teramat sangat apabila dua permohonan Najib Razak ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Yang pertama yang saya betulkan saya kalau saya silap adalah untuk menambah bukti baru. Betul. Ditolak. Dan yang keduanya untuk menangguhkan kes ini ke 3 ke 4 bulan pun ditolak. Itu saya nak Haji kupaskan nanti apa sebenarnya yang berlaku supaya mudah lebih faham apa yang sebenarnya ditolak secara ringkas je. Baik. Dan yang paling penting apabila hari Rabu tangguh, hari Khamis. Hari Khamis di mana peguam bela Najib Razak itu sendiri boleh kata cubaan dah tu, menarik diri. Sebelum dia menarik diri, dia memohon untuk tangguh lagi. Jadi saya serahkan platform ini pada Haji untuk awalannya dua permohonan ditolak itu, dan yang ketiganya tentang beliau memohon lagi untuk menangguh sebelum kita ke lebih dalam. Silakan Haji.
Baik, terima kasih saudara Fazli dan juga para penonton. Ya, pada hari ini, hari ketiga, untuk menjawab secara khusus dua topik yang berlaku pada hari Selasa. Sebenarnya keputusan dibuat pada hari Selasa kan. Berkaitan dengan permohonan keterangan baru, itu adalah menjurus secara khusus kepada isu konflik kepentingan Nazlan. Dan dengan penolakan permohonan itu bermaksud mulai daripada pendengaran rayuan pagi tadi, isu konflik kepentingan tidak menjadi isu lagi untuk didengar maupun diteliti dan diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Dan apa yang berlaku dalam permohonan tersebut secara ringkas, antara lain, Mahkamah telah pun dalam alasan penghakiman ringkasnya menyatakan, antara lain pertamanya, bahawa keterangan yang dikatakan, keterangan segar itu sebenarnya sudah ada di tangan Najib melalui peguam Najib terdahulu, Syafiq, iaitu Syafiq Abdullah. Itu satu dokumen yang bertarikh 16 Oktober 2010, dikatakan telah diserahkan oleh pendakwa raya kepada Najib melalui Syafiq dalam kes 1MDB. Memang bukan dalam kes SRC, dalam kes 1MDB. Tapi yang penting, tarikh penyerahan dokumen itu adalah pada 4 November 2019, iaitu 1 minggu sebelum Hakim Nazlan memanggil Najib memasuki pembelaan. Maksud kata, kes Mahkamah Tinggi pada masa itu belum pun tamat. Najib belum pun mula memberi keterangan. Pada masa itu mereka sudah dapat dokumen yang dikatakan berkaitan dengan minit mesyuarat lembaga pengarah berhubung dengan isu konflik kepentingan. So, berpandukan kepada itu, Mahkamah mengatakan bahawa prinsip menampilkan keterangan baru, keterangan itu mesti satu keterangan yang memang tak wujud pada masa itu. Tak mungkin boleh wujud pada masa bicara. Walaupun dikorek, digali, dicari, tak akan jumpa. Tapi dalam kes ini, melalui fakta yang ada, yang ditampilkan kepada Mahkamah, dokumen itu kononnya sudah wujud. Jadi itulah sebabnya mereka mengatakan antara elemen menampilkan keterangan baru telah gagal untuk dipenuhi oleh Najib. Yang keduanya, mereka mengatakan juga, jika pun kita tolak tepi isu ianya bukan keterangan baru, tapi apa yang ditampilkan, dia kena menjurus secara muktamad dengan jelas bahawa campur 1, 2, 3 ni menunjukkan hakim tu mempunyai konflik. Dan dalam pandangan Mahkamah, bila dia tengok dokumen-dokumen dan juga perkara-perkara lain, jika pun nak ambil kira pun, dia takkan ke muktamad untuk menunjukkan ada konflik kepentingan. Masih ada was-was. Was-was dalam pandangan Mahkamah tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Sebab ini bukan di perbicaraan. Ini adalah selepas perbicaraan. Nak tampilkan keterangan semasa rayuan. Jadi kita tak boleh was-was sama ada keterangan itu boleh atau tidak menjadi konflik kepentingan. Kita kena yakinkan Mahkamah, ya, sememangnya konflik kepentingan. Faham tak? Jadi itu yang mereka gagal buktikan dalam pandangan Mahkamah Persekutuan. Dan akhir sekali, Mahkamah Persekutuan juga berkatakan mereka nak panggil beberapa saksi untuk memberi keterangan. Dalam hal keadaan itu, untuk di tahap rayuan, seseorang yang nak panggil keterangan lisan baru, dia kena yakinkan Mahkamah apakah saksi itu akan cakap. Bukan apa yang saksi itu mungkin cakap. Bukan panggil untuk kita tanya balik. Ini bukan bicara. Saya bagi contoh lah, mudah awak faham. Saya pernah buat satu kes di Mahkamah, di mana selepas habis bicara, sebelum rayuan, anak guam saya dituduh merompak. Dan dalam kandang saksi, mangsa mengecam dia. Selepas habis bicara, didapati bersalah. Kemudian sebelum rayuan, mereka terserempak di satu pasaraya. Anak guam saya datang jumpa saya, kata, "Tuan, saya terserempak dengan dia." So saya tanya dia, macam mana yang awak boleh kata awak cam saya? Sebab dia orang ni pun kenal daripada kecil. Dia kata, macam mana nak buat ni? Aku jawab lah apa aku nak jawab. Sorry lah. So itu keterangan atau itu ungkapan yang diungkapkan di hadapan pasaraya selepas bicara. Kalau itu betul, maksudnya pengecaman dia tu palsu.
Maksudnya orang itu tidak bersalah. Betul. Jadi saya terpaksa membuat permohonan untuk menampilkan keterangan di pasaraya tu. Bukan semasa bicara, bukan semasa dirompak, bukan semasa diserang. Tidak. So mahkamah telah mendengar dan mahkamah telah membuat keputusan. Betul. Kalau itu yang diungkapkan, kita panggil dia. Kita tengok dia akan ulang balik tak di kandang saksi. Dan baru mahkamah akan membuat keputusan. So dalam kes itu permohonan dibenarkan sebab kita ungkapkan apakah dia akan cakap. Now, di sini mereka mengatakan saksi-saksi yang diminta panggil ni tak tahu pun apa dia nak cakap. Sebab inilah saksi-saksi yang antara lain memberi kenyataan kepada SPRM. Kenyataan kepada SPRM adalah di bawah OSA. Mahkamah pun takkan tahu, pendakwa raya pun takkan tahu, siapa pun tak tahu. Jadi kita tak boleh buat syok-syok panggil orang. Nak tanya, ini bukan bicara, ini sudah lepas bicara. So atas tiga-tiga elemen tersebut mahkamah menolak lah. Jadi bila mahkamah menolak, bermaksud dengan bahasa mudahnya, selain daripada keterangan-keterangan yang sudah wujud di Mahkamah Tinggi yang diguna pakai dalam jilid yang kita 112 jilid, kemudian 176 jilid, yang tu diguna pakai di Mahkamah Rayuan. Dan apabila telah ditolak keterangan baru, maka tidak adalah perencah baru, tidak adalah bahan baru di dalam jilid-jilid itu. So di situ Najib dan peguamnya adalah terikat dengan apa yang sudah ada semasa Mahkamah Tinggi. Jadi secara ringkas bermaksud apabila you tiada bahan baru, maka peluang you tertakluk kepada keadaan yang sama di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Raya. You kena olah hujah you, point you berpandukan keterangan yang sama. So kalau mahkamah dapati tidak ada benda yang pelik, tidak ada benda yang unik, maka peluang untuk berjaya dalam rayuan tanpa keterangan baru yang mereka inginkan lebih sukar. Lebih sukar. Tak bermaksud tak boleh merayu, tapi menjadi lebih sukar. Kalau keterangan baru masuk, maka ada poin-poin lain yang boleh dihujah. Betul tak? Betul. Tapi keterangan baru tidak dibenarkan masuk sebab didapati tidak meyakinkan mahkamah. Mereka telah memuaskan hati mahkamah bahawa keterangan itu sebenar-benarnya baru, sebenar-benarnya keterangan yang akan membantu mahkamah untuk membuat keputusan, dan akhirnya bukanlah satu keadaan untuk kita panggil orang syok-syok untuk tanya. Kita kena tahu apa keterangan dia, baru kita tentukan keterangan itu baru atau tidak. Itu yang berlaku dalam permohonan yang pertama. Ya. Okey, saya nak tambah sikit Haji. Hari satu bila saya terbaca kenyataan, bukan kenyataan lah, yang ayat yang diguna pakai oleh pendakwa raya, hearsay, dengar cakap. Boleh Haji olahkan sikit, dia merujuk kepada keadaan apa tu yang hearsay tu? Antara lain apa yang dinyatakan oleh Najib Razak di dalam affidavit dia adalah bahawa menurut sesepihak saksi SPRM, dalam kenyataan yang mereka ambil daripada pihak lain mengatakan sesuatu. Maksud dia, saya bagi tahu kepada Najib, contohnya, tapi apa yang saya bagi tahu kat Najib bukan apa yang saya tahu, apa yang Fazli bagi tahu kat saya. Jadi sepatutnya Fazli yang terus bagi tahu kepada Najib, barulah dia menjadi satu isu keterangan segar, keterangan terus, bukan keterangan dengar cakap. Jadi itu maksudnya. Kalau kita pergi ke mahkamah, kita tak boleh bawa saksi mengatakan saya ada di padang bola dan saya dengar goalkeeper bercakap kepada defender, mengatakan manager cakap kat dia bahawa pemilik akan jual striker. Dia tak boleh macam tu. Itu dah 4-5 kali dengar cakap. Kalau nak panggil terus pemilik kelab untuk betul ke awak nak jual striker, itu baru keterangan boleh terima. Dia kena soal orang tu sendiri. Kalau tak, dia panggil defender kata saya dengar daripada goalkeeper tadi kan. Saya tak tahu dia berapa panggil defender. Panggil orang yang cakap. Saya dengar daripada manager, panggil manager. Manager kata saya dengar daripada pemilik, panggil pemilik terus. Baru dia jadi bukan dengar cakap. Sebab di mahkamah dia kena keterangan yang tepat, bukan keterangan yang simbang-simbang kedai kopi yang selalu berlaku dalam media sosial, di surau-surau, di kedai kopi dan sebagainya. Itu tiada nilai keterangan.
Jadi itu yang dimaksudkan dengan hearsay. Jadi yang WhatsApp saya tanya tadi, apa benda yang duk hearsay tu, Peguam bela Najib tak tahu ke tentang hearsay tu? Saya rasa sebenarnya bukan dia tak tahu. Kita bila bila kita dah perjelaskan apa maksud hearsay dan mahkamah tidak terima keterangan tu, kita tak boleh mengatakan Peguam bela Najib tak tahu apa itu hearsay. Peguam bela Najib besar kemungkinan telah hujahkan itu bukan hearsay. Dia akan hujahkan itu bukan hearsay. Ya, betul. Dia akan hujahkan bahawa ini adalah, kalau mahkamah panggil keterangan saksi ini, bila saksi ini bercakap di kandang saksi, dia tidak akan menjadi hearsay. Tapi hujah pendakwa raya pula adalah hearsay. Tapi to be fair, dalam penghakiman Mahkamah Persekutuan, isu dia hearsay atau tidak diputuskan, sebab mahkamah mendapati 3 elemen utama tadi telah tidak memuaskan hati. Jadi isu-isu sampingan tidak perlu dibuang masa untuk diputuskan. Katalah ketiga-tiga elemen yang utama tu telah dipuas hati mahkamah, barulah dia nak putuskan adakah ianya hearsay atau tidak. Ya? Jadi itu sebenarnya maksud hearsay, dan isu hearsay tidak memain peranan pun dalam keputusan Mahkamah Persekutuan. Seadilnya seperti yang saya baca dalam 19 muka surat, 47 perengan alasan penghakiman ringkas di situ. Saya harap saya telah menjawab soalan hearsay. Soalan Tuan Haji itu saya baru baca WhatsApp di Inspirasi tadi, pun orang puas hati, ramai yang di luar sana pun puas hati apa yang berlaku di hari pertama dan di hari kedua. Hari ketiga tiada pendengaran. Hari kedua ada satu lagi permohonan tadi yang saya betul. Permohonan penangguhan itu, Haji, silakan. Correct. Jadi apa yang berlaku selepas mahkamah membuat keputusan menolak permohonan menampilkan keterangan baru, maka sepatutnya dipergi ke tahap kedua, iaitu terus dengan rayuan seperti yang mahkamah telah arahkan sebelum itu. Tapi Peguam Najib Razak baru, Saudara Hisham T. Putih, telah memohon sekali lagi secara lisan, kali ini di hadapan mahkamah, sebelum ini melalui surat di hadapan pendaftar, so kali ini di hadapan mahkamah. Dia pun kali ini dikata, minta maaf ya Arif, saya berat hati tapi saya terpaksa pohon, iaitu saya perlukan tempoh sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan sebab saya baru dilantik. Saya perlu sediakan untuk hujah yang melibatkan 176 jilid dan sebagainya yang kita telah bincang. Untuk berlaku adil, Mahkamah Persekutuan telah mendengar permohonan itu. Mahkamah Persekutuan telah menanggung sebentar dan kemudian masuk ke bilik mereka untuk berunding. Mereka tidak menolak sekaligus macam tu. Di sini yang saya percaya ramai juga saya dengar dalam komen-komen WhatsApp dan Facebook, kenapa nak layan sangat permohonan penangguhan? Kenapa tak tolak terus? Tak boleh. Sistem keadilan mewajibkan mahkamah mendengar setiap satu permohonan dan kemudian membuat keputusan. Jadi walaupun kita di luar mungkin dah jemu, ramai yang fed up atas apa-apa alasan sekalipun, kononnya banyak sangat permohonan penangguhan, tapi mahkamah kena memainkan peranan keadilan. Dia kena balik ke bilik bincang runding. Ada tak sebab-sebab khusus sekarang ini? Mungkin pada 27 Julai tak wujud sebab tu, mungkin pada 10 Ogos tak wujud sebab tu, tapi pada hari ini 16 Ogos ada sebab untuk kita consider. Itulah dinamakan keadilan. Dan mahkamah bila berunding balik, mahkamah masih buat keputusan minta maaf daripada rintikan peristiwa yang ada, kami tidak boleh. Dan saya akan menyentuh rentetan peristiwa itu kalau kita berbincang nanti tentang perkara yang telah dibangkitkan oleh Najib, sebab dia bertindan. Saya tak nak ulang. Jadi pokoknya permohonan penangguhan ditolak, tetapi pada masa yang sama, tengok anehnya dan indahnya keadilan. Pada masa itu baru jam 3.30, pukul 4. Kalau mahkamah nak teruskan, mahkamah boleh teruskan sampai 5.30. Betul. Pada hari Selasa itu. Tapi mahkamah kata tak apa, walaupun kami tolak permohonan 3-4 bulan ni, kami akan tangguhkan sampai 9.30 pagi hari Khamis, hari ini. Makna kata pada masa itu pun peguam baru itu diberi lagi lebih daripada 36 jam untuk baca balik. Dan sebagai peguam, saya pernah nyatakan dalam program lain, sebagai peguam, sebagai hakim, sebagai pendakwa raya,
InsyaAllah kami telah terlatih untuk mencari apa benda nak cari kat mana, baca macam mana. Bukan kesemua 176 jilid tu kena baca daripada ayat pertama sampai ayat terakhir. Kita tahu, bukan kita saja, semua peguam InsyaAllah terlatihlah benda tu. Sebab tu bila kita pergi mahkamah hari ni, kita bawa fail ini, mungkin 500 muka surat, esok ada yang 300 muka surat. Tapi kita tahu fakta-faktanya sebab kita terlatih. Bidang masing-masing, seorang tukang masak dia boleh masak 5 stove sekaligus. Kita nak makan Maggi pun tertumpah-tumpah. Jadi bidang masing-masing. Jadi kita boleh. Dia mahkamah bagi dia 36 jam. So itu yang berlaku dalam permohonan kedua. Maksudnya mahkamah walaupun telah menolak permohonan tangguhan lanjut, mahkamah masih start cuma pada hari Khamis. Sebab itu semalam dilapangkan. Patutnya dalam 4 hari, tolak 1 hari semalam, hari ini hari ketiga. Jadi itulah rumusan 2 hari pertama. 2 hari pertama dan hari ketiga hari ini pun di khabar yang saya baca tentang penangguhan itu sekali lagi. Kenapa? Saya nak minta Haji huraikan sikit. Dia dah buat pada hari Selasa. Okey. Lepas tu hari ini pun yang saya baca macam dia buat lagi rayuan untuk menangguhkan kes ini. Betul ke Haji? Betul, awak betul. Ada permohonan awal-awal pagi tadi. Kenapa? Adakah dia tidak berpuas hati? Minta maaf, saya tak tahu bahasa undang-undang. Adakah dia tidak berpuas hati tentang keputusan pada hari Selasa tersebut menyebabkan beliau merayu lagi buat kali kedua pada hari ini? Baik, sebenarnya soalan itu cukup relevan sebab ini berlaku pagi tadi. Sebelum saya sentuh pagi tadi, pada petang semalam, sewaktu mahkamah lapangkan tarikh tersebut, ramai yang tanya apa yang boleh berlaku pada hari ini, hari Khamis. So saya telah pun atas permintaan rakan pemberita sediakan satu rakaman voice message yang kemudiannya telah diterbitkan sebagai video oleh The Malaysian Insight. Di situ saya telah pun memberi jangkaan daripada pengalaman dan pengetahuan perundangan dan kehakiman, beri jangkaan apa yang boleh berlaku. Dan antara apa yang telah saya nyatakan adalah, pertama sekali saya percaya akan ada permohonan penarikan diri. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab pada hari Selasa, apa yang berlaku adalah habis bicara dan tangguh hari Khamis, di perkarangan mahkamah, media telah bertanyakan soalan dan peguam Hisham T. Putik telah maklumkan bahawa dia terkejut dan amat terkejut dan kesal dengan keputusan tidak memberikan penangguhan. Tapi pada masa yang sama, sekarang ini dia akan kembali ke pejabat untuk memikirkan apakah dia langkah seterusnya. Bila seorang peguam cakap apakah langkah seterusnya, maksudnya yang ada langkahnya bicara je pada hari Khamis. Tapi kalau apakah langkah seterusnya bermaksud dia sedang fikirkan untuk tarik diri. Sebab dia percaya dia tidak ada masa yang cukup pada masa dia setuju menjadi peguam untuk menyediakan rayuan tersebut. Jadi bagi dia sebagai peguam, kalau dia tiada masa yang cukup untuk rayuan betul, permohonan dah selesai. Permohonan jangan kita lupa, Hisham T. Putik yang telah ujarkan, dia ujarkan sehari setengah sampai hari Selasa. Dia ujarkan beberapa jam sidang barang dan kemudian dia ada untuk ujaran balasan. Jadi dia bukan minta penangguhan semuanya, rayuan. Dan dia percaya kalau dia tak sedia, dia nak minta tarik diri. Itu hak dia untuk minta. Tapi hak untuk meminta tarik diri atau apa permohonan sekalipun adalah budi bicara mahkamah untuk tentukan. Pada kebiasaannya, sememangnya mahkamah tidak akan menghalang daripada tarik diri pada kebiasaannya. Tapi ini tidak bermakna Mahkamah Persekutuan telah khilaf dalam tidak membenarkan dia tarik diri. Sebab ada sebab-sebab khusus yang berlainan dalam kes ini yang perlu kita huraikan. So dia minta penangguhan, dia cuba. Betul. Sebagai asas dia kata kalau penangguhan tak beri, maka saya tiada pilihan, saya tidak bersedia dan saya perlu menarik diri. So mahkamah tanya dia balik, awak sudah tahu kami telah menolak penangguhan. Dan kalau awak mengatakan awak nak tarik diri, awak tahu bahawa peguam, anak guam awak tidak akan ada peguam. Awak sedar dengan kenyataan awak. Sebab itu boleh mendedahkan peguam kepada tindakan-tindakan lain, sama ada oleh anak guam dia dan sebagainya. Kita saya sedar.
So mahkamah masuk dalam kamar, mahkamah keluar balik kata minta maaf, penangguhan tidak dibenarkan. So teruskan dengan permohonan untuk tarik diri pula. Sekali lagi mahkamah masuk dalam, mahkamah keluar untuk mengatakan permohonan tarik diri pun yang pada kebiasaannya boleh diberi, tidak diberi. Kenapa tidak diberi? Dan kenapa mahkamah persekutuan betul tidak memberi? Saya jelaskan. Sebelum Haji jelaskan benda tu, Ya. saya nak selit sikit. Mahkamah mempunyai kuasa untuk kata no. Yes. Oh, okey. Maksudnya bukannya terpulang kepada tuan tubuh itu sendiri. Dia macam ni. Kalau sekarang ni Fazli tak suka muka saya, Fazli saman di mahkamah. Fazli nak saman. Hak Fazli nak saman. Lepas tu tiba-tiba Fazli dah suka muka saya. Fazli nak tarik balik. Awak tak boleh tentukan tarik balik macam tu saja. Kenapa kebenaran mahkamah? Kalau mahkamah, saya kata saya nak kos, saya tak bagi awak tarik balik sebab saya terpaksa lantik peguam, bayar fee dia. Awak bayar. Mahkamah boleh tak syarat. Awak bukan bos di mahkamah, saya bukan bos di mahkamah. Bos dari struktur keadilan adalah hakim. Apa sekalipun kita file di mahkamah, walau remeh macam mana sekalipun, walau mudah macam mana sekalipun, budi bicara untuk membuat keputusan adalah terletak secara mutlaknya pada hakim. Itulah sistem keadilan. Pasal itu wujudnya hakim. Pasal itu tidak ada seri. Betul? Sebab Kalah atau hakim menang? yang buat keputusan. Kalah atau menang? Yes. Now, balik kepada sebab. Sebelum tu saya tegup air dulu. Silakan Tuan Haji. Kita dengar pula kenapa mahkamah menolak daripada Peguam Bela Najib untuk menarik diri atas alasan apa, Tuan Haji? Bagi saya, daripada rentetan peristiwa dan juga sedikit sebanyak apa yang dilaporkan oleh media, apa yang berlaku adalah pada hakikatnya Peguam baru Hisham Tepotek for whatever reason telah bersetuju untuk menjadi Peguam baru Najib pada 26 hari bulan Julai. Julai betul. Ya. Berapa hari sebelum bicara? Sebab bicara sudah ditetapkan lama. Lebih kurang 3 minggu. 21 hari. 3 minggu. No. Awak sendiri telah bersetuju menjadi peguam 21 hari sebelum bicara. Awak tahu ada 176 jilid. Awak tahu berapa ratus muka surat penghakiman Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan. Namun awak memilih terima fail tersebut. Dari segi perundangannya pula, etikanya, ada kaedah 6 kita dah bincang. Apabila seorang peguam mengambil fail, maka dia dianggap bersedia. Dia tidak boleh mengambil fail kalau dia tak bersedia. Jadi mahkamah tak tertakluk kepada etika peguam. Itu antara peguam dengan majlis peguam. Tetapi kerana ada kaedah itu, di mana awak cuma boleh mengambil fail kalau awak bersedia mengendalikannya pada tarikh bicara, maka mahkamah berhak untuk menganggap awak sudah bersedia. So pada masa awak ambil, awak dah bersedia. Sekarang ni hadapan mahkamah, awak mengatakan awak nak tarik diri sebab awak tak bersedia, awak bercanggah. So melainkan ada sebab-sebab lain yang diberi. Awak bagi sebab yang sama, sebab yang sama yang mahkamah tak boleh terima, sebab mahkamah kena terima hakikat awak kononnya telah bersedia. Sebab itu awak ambil di bawah etika nombor 6. So mahkamah berpendapat bahawa tidak boleh mahkamah membenarkan seorang peguam mengambil fail dan kemudian meninggalkan fail sewenang-wenangnya. Sebab mahkamah mempunyai tanggungjawab kepada keseluruhan keadilan, bukan sahaja kepada anak guam Najib Razak bekas Perdana Menteri dalam kes itu. Sebab itu pada hari Selasa, dalam tidak membenarkan penangguhan, mahkamah telah menyentuh dengan panjang lebar. Dia mengatakan hak Najib untuk melantik peguam baru, tapi hak Najib melantik peguam baru tidak boleh mengatasi hak mahkamah untuk mengendalikan perbicaraan dengan adil. Dan di sini memandangkan 2 minggu telah dirizab untuk Najib, orang lain kena beratok tunggu giliran. So kalau kita tangguhkan kes Najib, tak adil kepada yang beratok dan yang mana yang 2 minggu kemudian akan diambil. Kami tak boleh diskriminasi. Mahkamah tak boleh diskriminasi semata-mata sebab awak bekas Perdana Menteri. Kami kena layan awak sama macam mana dengan orang biasa.
So dalam keadaan ini mahkamah tidak benarkan ditarik diri sebab pertama sekali tidak ada alasan yang tidak bercanggah dengan apa yang ditentukan oleh mahkamah, iaitu mahkamah telah tentukan sebab awak jadi peguam pada 26 Julai, maksudnya awak sudah bersedia. Pada hari ini awak kata awak nak tarik diri sebab tak bersedia, itu bercanggah. Yang keduanya, pada kebiasaannya bila kita buat mana-mana permohonan kepada mahkamah, kita kena ada satu permohonan bertulis disokong dengan apa yang dipanggil affidavit, keterangan bersumpah, memberi alasan. So dalam kes itu mahkamah tangguh, bukankah mahkamah tangguh hari Selasa? Dia datang balik lepas Selasa tangguh, hari Rabu dilapangkan, kemudian datang balik hari Khamis, 36 jam. Kenapa tidak difailkan permohonan bertulis? Kenapa tidak dimasukkan apakah alasan selain daripada tidak bersedia? Adakah kerana Najib pula tak suka awak? Bagi tahu dalam keterangan bersumpah, ataupun awak sudah tidak percaya dengan Najib, ataupun apa-apa isu pelantikan, pembayaran dan sebagainya. Kena melalui permohonan bertulis, dan memandangkan ada lebih 36 jam untuk membuat permohonan bertulis, tidak dibuat, maka disitulah mahkamah kata tidak ada alasan selain daripada alasan yang bercanggah tadi. So macam mana mahkamah nak laksanakan tanggungjawab? To be fair, untuk berlaku adil kepada Hisham Teh Putih, dia pun setuju bahawa dia tidak boleh sewenang-wenangnya tarik diri, dan dia dalam mahkamah terbuka pagi tadi telah mengatakan antara kesilapan besar yang dia buat dalam 45 tahun sebagai peguam, dan saya perlu tekankan, saudara Hisham Teh Putih adalah antara peguam yang dihormati. 45 tahun pengalaman, seorang manusia insan yang baik dan juga dihormati di mahkamah. Dan dia sendiri telah mengaku kepada mahkamah dia buat satu kesilapan besar mengambil fail yang dia belum bersedia. Di situ dia berjiwa besar. Dia berjiwa besar. Ya? Jadi whatever it is, walaupun dia berjiwa besar, walaupun dia seorang yang dihormati dan memang tidak dinafikan perkara tersebut, tapi mahkamah juga berhak membuat keputusan mengikut prinsip keadilan. So mahkamah tak benarkan. Saya telah semalam percayai bahawa mahkamah akan benarkan, dan hari ini mahkamah telah buktikan kepada saya ada faktor-faktor tertentu yang menarik perhatian mahkamah untuk tidak benarkan. Saya sebagai peguam, saya kena terima keputusan tersebut, dan pada hakikatnya keputusan ini patut dilihat dengan lebih prihatin oleh pengamal undang-undang, supaya jadikan pengajaran dan pelajaran. Yes, kita mungkin buat tak indah selama ini kaedah 6. Kita ingat bila klien datang, dia dah berhentikan anak peguam dia datang jumpa kita, Cik Anip, bulan depan saya ada rayuan, tapi ini dia 50 jilid. Kita tak boleh menganggap mahkamah akan bagi penangguhan semata-mata sebab anak guam tu datang kepada kita selepas dia berhentikan peguam yang kita tak kenal pun. Sebab kita kena sediakan diri kita. Dan saya percaya selepas daripada ini, mahkamah tinggi yang mendengar rayuan maupun mahkamah persekutuan akan menggunakan keputusan Najib Razak lawan pendakwa raya penolakan permohonan tarik diri peguam cara untuk membuat keputusan dalam permohonan akan datang. Jadi selain daripada sekiranya Najib Razak masih didapati bersalah, selain daripada menyusahkan rakyat dan negara, sekarang keputusan Najib Razak menyusahkan para peguam juga. Okey. Puas hati sangat-sangat kepada yang WhatsApp tadi tu, alah, yang kata ini semua game politik lah. Kalau Hisham Teh Putih tu tak nak, ganti je lah Syafi'i Abdul balik. Syafi'i Abdullah. Syafi'i Abdullah semula. Ini bukan bola sepak je bukan boleh tukar ganti macam tu. Untuk mereka-mereka yang taksub dengan politik, anda boleh duduk di dalam gua politik anda lah. Bila datang kepada isu perundangan dan kehakiman, anda jangan cuba nak mempolitikkan perundangan dan kehakiman, ya. Bukan semua benda boleh dibeli dan dijual seperti ahli-ahli politik yang taksub. Dalam duk cerita undang-undang pun tembak juga sikit ahli-ahli politik. Tak, sebab saya faham. Saya faham banyak sangat orang memperkecil-kecilkan, memperendah-rendahkan martabat kedaulatan undang-undang dan menganggap semata-mata sebab mereka boleh dibeli dengan BRIM,
mereka boleh dibeli dengan projek, maka segala benda di tanah air ni boleh dibeli macam tu saja. Bukan. Kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan ada pihak yang menjaganya, iaitu pihak kehakiman dan insya-Allah pihak perundangan. Yang paling menarik hari ini, saya apabila Najib mengeluh kekecewaan beliau, konon-konon, saya tak tahu ayat lengkap, tapi Haji betulkan saya, kononnya beliau macam tak diberi keadilan. Dia ada hak untuk mengeluh ataupun tidak dari sudut perundangan itu sendiri apabila keputusan mahkamah itu sudah dibuat. Baik, sejujurnya selama kita membuat program-program kita, Saudara Fazli, di mana bila kita sentuh isu-isu perundangan, kes-kes Najib Razak, dan dalam program-program saya yang lain, saya rasa tidak ada orang boleh nafikan bahawa kita seringkali berlaku adil kepada semua pihak, termasuk Najib Razak. Kita sentiasa menghormati hak Najib Razak untuk menampilkan pembelaan. Kita seringkali mengatakan Najib Razak tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Kita masih mengatakan selepas dia bersalah, dia mempunyai hak untuk merayu, dan jika dia berjaya meyakinkan mahkamah rayuan sebelum ini maupun mahkamah persekutuan yang akan datang, maka dia berhak untuk dibebaskan. Kita menghormati hak keadilan Najib Razak. Tapi untuk kali ini, apabila Najib Razak, saya sendiri baca kenyataan dia petang tadi, selepas selesai perbicaraan hari ini, di mana secara tepat yang Saudara Fazli katakan, dia meluahkan kononnya dia telah dilakukan tidak adil, penangguhan tidak diberi, peguam baru tidak diberi penangguhan, peguam baru tidak dibenarkan tarik diri, seolah-olah dia tak ada peguam. Maka dia ditindas daripada sistem pendengaran rayuan terakhir yang sebaiknya. Saya minta maaf, kenyataan Najib Razak ini tidak adil. Najib Razak yang tidak adil, tidak adil untuk diri dia. Kali ini saya kena tekankan, selalunya kita mengatakan kita kena berlaku adil kepada hak Najib Razak, itu cerita lain. Tapi Najib Razak kena berlaku adil kepada sistem keadilan. Kenapa saya cakap macam tu? Dengar rentetan peristiwa ni, dan akan dirumuskan di akhirnya daripada rentetan peristiwa bahawa dalam bahasa Inggerisnya dipanggil Najib Razak is the author of his own misfortune. Najib Razak merupakan pengarang cerita kesedihan yang dia alami sendiri. Dia adalah penulis cerita sedih dia sendiri. Kenapa? Patah balik patah balik 8 Disember 2021. Mahkamah rayuan buat keputusan, rayuan ditolak, hukuman digantung, sahabitan pun digantung, lebih pada keadilan diberi. 8 Disember dia merayu. Bila dia merayu, lepas proses pemfailan A, B, C dan sebagainya, pada 29 hari bulan April 2022, akhirnya Mahkamah Persekutuan telah menetapkan tarikh perbicaraan bermula 15 Ogos tamat 26 Ogos. Berapa lamakah tempoh sebelum tarikh perbicaraan? 3 bulan setengah. Mahkamah sudah tetapkan. Nombor 1, itu penting. Nombor 2, pada masa mahkamah tetapkan tarikh bicara pada 29 April tu, pada masa itu Najib Razak telah menyatakan pada bulan Januari bahawa dia nak lantik peguam di Raja England. Dia cakap, mahkamah tahu kau cakap. Dia pun cakap pada 13 Mac, peguam dia lama Syafiq mengatakan akan filekan permohonan keterangan baru. Cakap. Okey. Tapi pada 29 April, bila dah tunggu dekat 3 bulan, sebulan setengah, belum ada mana-mana permohonan difilekan. So apabila mahkamah umumkan tarikh perbicaraan bermula 15 Ogos pada 29 April, pada masa itu pun yang keduanya, mahkamah bagi warning kepada semua pihak. Apa-apa permohonan yang nak filekan, apa-apa perkara yang nak buat untuk sediakan rayuan, sedia awal-awal, tidak akan ada penangguhan mulai 15 Ogos. Pada masa itu dah bagi tahu. Maksudnya 4 bulan dulu. Yes. Itu nombor 2 ya. Tepat sekali. Nombor 3, mereka cuma filekan permohonan untuk melantik atau kebenaran memanggil masuk peguam diraja pada bulan Mei.
Walaupun dia file bulan Mei, dia tak file bulan 4 pun. Mahkamah telah meminta Mahkamah Tinggi untuk menentukan sistem keadilan bagi masa yang cukup, tetapi selesaikan permohonan itu supaya tak mengganggu jadual Mahkamah Persekutuan. Itu yang ketiga. Permohonan Jonathan Lidlaw telah dibenarkan didengar walaupun difailkan pada bulan 5 dengan peraturan yang betul dan tepat, dan hakim telah memberi keputusan pada 7 hari bulan Julai untuk menolak permohonan kebenaran memanggil Jonathan Lidlaw. Itu yang ketiga. Keempat, permohonan untuk failkan yang dikatakan telah ditemui keterangan pada 13 Mac cuma dilakukan pada 17 Jun, lebih pada 3 bulan kemudian, dan 2 bulan tak sampai sebelum pendengaran rayuan. Siapa yang buat permohonan lambat-lambat ni? Najib Razak. Okey, itu yang keempat. Now, apabila awak nak file minta Jonathan Lidlaw jadi peguam, awak kena standby. Kalau Jonathan Lidlaw jadi peguam, okeylah, Jonathan Lidlaw yang akan hujah. Tapi kalau mahkamah tolak, siapa peguam yang nak ganti? Syafiq ke? Tapi Syafiq kata dia tak nak buat permohonan untuk penampilan keterangan baru, sebab melibatkan isu di mana pada masa itu dia peguam untuk Najib. Mungkin akan ada soalan-soalan yang berkisar kepada ketindakan ataupun ketinggalan Syafiq pada masa itu. Sebab itu sebenarnya Syafiq menarik diri menjadi peguam, untuk mengelakkan kesulitan ataupun malu ataupun segan berkaitan persoalan-persoalan. Kenapa awak tak tulis surat kepada pendakwa raya? Kenapa awak tak baca surat bertarikh 16 Oktober 2010 yang diterima pada 4 November 2019 pada masa SRC belum tamat? Jadi tarik diri. Jadi pada masa itu pun Najib patut, kalau dia tekun, kalau dia serius tentang hak rayuan dia di Mahkamah Persekutuan, dia kena standby. Kalau bukan Jonathan Lidlaw, Syafiq. Kalau bukan Syafiq, siapa? Dia kena standby seawal masa dia filekan permohonan pada bulan Mei, dan selewat-lewatnya pada masa permohonan Jonathan Lidlaw ditolak. Julai 7 Julai. Tapi dia tak buat apa. Itu yang kelima. Yang keenamnya, pada 26 Julai, yakni 20 hari, 21 hari sebelum pendengaran rayuan, barulah dia berhentikan Syafiq Abdullah menjadi peguamnya. Siapa yang berhentikan? Menurut surat Syafiq, dia mengatakan anak guam dia, Najib Razak, memberhentikan dia daripada mengendalikan keseluruhan rayuan terakhir SRC. Dia masih kekal jadi peguam 1MDB, dia kekal. IPIC dia kekal. Untuk salah ubah laporan audit negara dia kekal. Tapi SRC je Najib Razak berhentikan dia. Bila? 20 hari sebelum bicara. Kenapa bukan 2 bulan sebelum bicara? Kenapa bukan 4 bulan sebelum bicara? Kenapa kan Najib sendiri lewat nak tukar peguam? Kenapa dia tak tekun? Kenapa dia malas? Kenapa dia cuai? Kenapa dia abai? Bagaimana dia nak tuding jari kepada mahkamah, seolah-olah mahkamah tidak bagi keadilan kepada dia? Ini saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima sebab kita dah berlaku adil. Dalam setiap proses perundangan, kita tekankan keadilan kepada semua pihak, termasuk Najib Razak. Dan bila keadilan telah diberi, peluang permohonan telah diberi, didengar, permohonan penangguhan diminta berulang kali, masih didengar, itu kewajipan mahkamah. Dan sekarang awak mengatakan awak diberi ketidakadilan kerana awak yang mengarang buku kesedihan, kemalangan ini oleh diri awak sendiri. You are the author of your own misfortune. Najib, you are the author of your own misfortune. Jangan tuding jari kepada mahkamah, jangan tuding jari kepada sesiapa. Saya sebagai seorang pengamal undang-undang dan rakyat Malaysia terkejut apabila Najib Razak, seorang bekas Perdana Menteri, boleh menuding jari kepada mahkamah. Kononnya mahkamah menzalimi dia, sedangkan dia yang cuai, dia yang abai. 4-5 kali peluang itu daripada 29 April. Dah tahu tarikh bila. Ini rayuan terakhir. Ini masa depan awak, masuk dalam atau duduk luar. Sama ada boleh terus dengan kehidupan biasa ataupun tidak. Takkan awak tak anggap serius, awak anggap main-main. Tapi ya, awak boleh pergi ke satu Malaysia, program macam-macam, tapi nak lantik peguam awak tak fikir. Ya? Sehari sebelum
rayuan, awak pergi Majlis Barisan Nasional, itu boleh. Tapi tukar peguam tak boleh buat awal-awal. Jangan, tolong. This is too much. Ini melampau. Ini melampau. Ini saya tak boleh terima. Walaupun rayuan Najib belum habis, saya perlu tekankan sebab saya hendakkan rakyat faham sistem keadilan ini cukup adil kepada semua pihak. Dan apabila ada seorang litigan sanggup sebelum habis rayuan dia mencetuskan tuhmahan ketidakadilan kepada dia, I am very sorry, whoever you are, please get lost. Finish your appeal and get lost. Kalau dia berjaya yakinkan mahkamah, good luck to you. Alhamdulillah, itu pun keadilan. Tapi jangan sekali-sekala nak menuding jari kepada sistem keadilan yang telah berlaku adil kepada semua pihak, bukan saja kepada awak, kepada semua pihak. So that's very important, saya pantang. Di situlah bagi saya 5-6 contoh rentetan peristiwa yang membuktikan Najib Razak, kalau anda telah dizalimi, andalah pengarang cerita kezaliman ini, andalah penyebab kezaliman ini, tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Najib sendiri yang mereka cerita, Najib sendiri penulis skrip, Najib sendiri mungkin menjadi pengarah filem ini. Seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Haji, sejak 29 April lagi, tarikh 15 Ogos ini sudah diketahui Najib. Tetapi kenapa anda tidak berbuat demikian? Kenapa hari ini anda nak main politik, retorik politik untuk mengheret mahkamah di dalam permainan politik anda? Kepada Najib Razak, kami rakyat Malaysia tidak membenci pun anda sebagai manusia, sesama insan, sesama agama, tidak. Tapi yang benar kita kata benar, yang tidak kita kata tidak. Haji, sebelum saya tamatkan isu ni, saya teringat balik pada 13 Mac 2022, apabila tercetusnya isu kemungkinan konflik kepentingan Nazlan, saya percaya saya antara peguam pertama yang telah keluar dengan kenyataan ada asas untuk Najib bangkitkan isu konflik kepentingan. Berpandukan kepada konsep kedaulatan undang-undang. Sama ada dia berjaya atau tidak adalah untuk mahkamah menilai permohonannya. Dan pada hari ini saya mengatakan Najib Razak tidak ada asas untuk menuding jari kepada mahkamah kononnya telah menzalimi dia, kerana sekarang ni dia tidak dapat berhujah secara sebaiknya di mahkamah persekutuan. Kerana apa? Sebab dia yang menyebabkan keadaan ini, bukan orang lain. Jadi cukuplah. Saya rasa kita boleh kembali kepada isu perbicaraan pada hari ini. Belum cukup lagi. Belum cukup. Itu Najib mengeluh. Ada lagi pemimpin-pemimpin UMNO pun melemparkan pandangan berbelah bagi. Saya setuju, tertarik dengan soalan yang dimuat naik, lebih kurang soalan saya juga, daripada Kamaruzzaman Azman. Assalamualaikum Tuan Haji. Hari ini saja ada beberapa orang dalam UMNO yang mengatakan Najib tidak dapat perbicaraan yang adil. Sedangkan yang bercakap itu terdiri dari mereka-mereka yang berkedudukan tinggi dalam UMNO. Tidakkah ini lebih dikatakan menghasut? Okey Haji, saya nak direspon pada soalan ini. Saya percaya soalan saudara Kamaruzzaman Azman ni merujuk kepada kenyataan-kenyataan daripada Ashraf Dasuki, kenyataan daripada Zahid Hamidi dan 2-3 pemimpin lain kan. Itulah dia kan. Saya nak rakyat fikirlah. Kalau awak nak dengar komen-komen berkaitan dengan perundangan dan kehakiman daripada ahli-ahli politikus, maka kita tak boleh buat apa. Adakah mereka tahu sebenarnya rentetan peristiwa yang telah kita huraikan tadi? Adakah Zahid Hamidi, Ashraf Wajdi tahu bahawa tarikh perbicaraan rayuan Mahkamah Persekutuan telah ditetapkan seawal 29 April 13 lalu? Adakah mereka tahu bahawa apabila permohonan Jonathan Laidlaw ditolak pada 7 Julai adalah masih 1 bulan dan 8 hari sebelum rayuan, tapi Najib tak buat apa-apa? Kenapa mereka tak tanya Najib? Najib, kenapa hang tak pergi cari peguam awal-awal? Kenapa mereka tak tanya Najib?
kenapa kan Najib tak berhentikan Syafiq awal-awal, cuma pada 26 Julai. Cuba mereka kaji sendiri. Mereka ni, dan sesiapa sahaja, bukan saja pemimpin UMNO, orang di luar mana sekalipun, saya mensarankan jangan ikut emosi, jangan ikut kegairahan sendiri ataupun ketaksuban anda. Undang-undang dan keadilan tidak tertakluk kepada kegairahan dan emosi. Macam saya cakap tadi, berapa kali permohonan penangguhan dibuat di hadapan mahkamah, pun mahkamah masih dengar, pun mahkamah tangguh sebentar, pun mahkamah turun ke kamar mereka, bersidang, berbincang, dan kemudian baru bagi keputusan. Itu keadilan. Tapi awak yang beri komen ini berlaku tidak adil kepada sistem keadilan. Awak tak tahu langsung asal-usul ceritanya. Yang awak tahu pemimpin awak tak nak peguam dapat hujah, awak kata mahkamah tak bagi dia keadilan. Peguam Najib Razak yang memilih untuk tidak berhujah sebab dia kata dia tak bersedia. Macam mana dia nak bersedia? Najib Razak melantik dia 20 hari sebelum pembicaraan. Macam mana dia nak bersedia? Salah siapa? Salah Najib Razak. So, ya, kenyataan-kenyataan seperti itu sebenar-benarnya adalah kenyataan yang berbaur menghasut. Ia juga bersempadankan kepada menghina mahkamah. Tapi sama ada tindakan perlu diambil atau tidak, saya percaya sebagai seorang pengamal undang-undang, yang lebih penting sekarang ni adalah penyelesaian kes Najib Razak, iaitu sama ada Najib Razak bebas dengan meyakinkan mahkamah di rayuan habis nanti, ataupun Najib Razak gagal dalam rayuan dan terpaksa masuk menjalani hukuman di penjara. Itu lebih penting daripada isu-isu sampingan. Isu-isu sampingan ni boleh tunggu, sebab rakyat sudah menunggu 4 tahun 1 bulan dan berapa hari dah? 14 hari. Tepat sekali. Sejak dituduh pada 4 Julai. So biar benda ni selesai sampai muktamad. Perkara-perkara lain, pihak-pihak yang berminat bolehlah membuat permohonan-permohonan perlu melalui pihak-pihak yang perlu untuk mengambil tindakan. Tapi sebagai penyudah soalan ini, saya setuju apa yang dinyatakan oleh saudara Kamaruzaman tadi. Kenyataan-kenyataan yang berbau hasutan dan yang berbau menghina mahkamah ni bukan saja berleluasa sekarang ini, tapi adalah satu perkara yang biasanya akan keluar daripada ahli-ahli politikus yang tidak memahami dan tidak mahu faham sistem keadilan, dan yang lebih penting mereka yang bacul. Mereka yang bacul. Kalau hendak, minta mereka datang, tetapkan masa untuk berdebat dengan mana-mana pengamal undang-undang. Adakah ketidakzaliman atau kezaliman dilakukan dalam kes ini? Jom debat. Itu saya suka ayat tu. Saya tak berhasrat dan tak minat orang yang tak faham macam mana nak masak nasi. Dia nak kata nasi itu sudah menjadi bubur. Tolonglah belajar masak nasi dulu. Awak tak ada hak nak cakap pasal nasi selagi awak tak belajar, tak tahu selok-belok, tak tahu prinsip-prinsip. Dan awak jangan ingat sebagai ahli politik awak boleh mengatasi undang-undang, sebab pada setiap masa undang-undang mengatasi ahli politik. Itu adalah apa yang rakyat akan dididik dan perlu dididik, supaya orang-orang politik duduk diam-diam di kerusi empuk mereka yang patut sudah tidak empuk lagi. Okey Haji, saya nak Haji kita dah pergi balik, dah baca soalan kan, sebelum kita pergi ke soalan yang saya dah sediakan. Baik. Mana ada tadi, ini saya nak ambil, walaupun dia agak lari sikit, dia lebih ke depan bukan lari, daripada Amri Ismail. Kata Tuan Hanif, jika Datuk Seri Najib dapati bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara, berapa hari tahun untuk membuat permohonan pengampunan diraja? Sebelum kita jawab soalan saudara Amri Ismail ni nanti, saya rasa kita perlu sudahkan selepas daripada ini akan isu apa yang telah berlaku sepenuhnya pada hari ini, okay, dan apa yang akan berlaku esok dan sebagainya. So apa yang berlaku selepas mahkamah telah menolak permohonan Hisham Tepotik untuk menarik diri sebagai peguam cara, sebagai peguam bela Najib untuk rayuan, mahkamah telah kemudiannya meminta Hisham Tepotik untuk meneruskan dengan rayuan. So selari dengan pegangan Hisham Tepotik bahawa beliau tak bersedia, dia berdiri dan memaklumkan dia tidak boleh buat perujahan. So mahkamah tanya dia,
So kalau awak tak buat hujan lisan, adakah awak berpandukan kepada hujahan bertulis di Mahkamah Rayuan? Dia kata ya. Ini perkara ni penting. Maksud dia, nampak tak mahkamah masih menerima pakai hujahan-hujahan dan rekod-rekod yang sudah ada. Tak akan menilainya nanti sebelum membuat keputusan. Mahkamah bukan akan menutup mindanya, tak dengar langsung Najib dan terus buat keputusan. Tidak. Itu pun Najib kena faham. Itu pun Zaid Amidi dan Ashraf Wajdi dan lain-lain kena faham. Sebab itu mahkamah tanya Tripotik, awak akan bergantung harap kepada hujahan bertulis? Dia kata ya. So bila dia kata ya, maka apa yang berlaku lepas itu adalah pada jam lebih kurang 12.30 ke atas, mahkamah telah memanggil, sebab Hisham Tripotik tak nak berhujah lisan, dia telah memanggil V. Sidambaram untuk membalas pendakwa raya. So pendakwa raya pun ada hujahan bertulis dia, tapi dia menambah secara lisan. So pada hari ini V. Sidambaram telah melalui hujahan balas lisan dia setakat mana yang dia boleh dan akan sambung balik esok. Tetapi yang menariknya, pada tengah hari semalam, tadi selepas makan tengah hari, sebelum V. Sidambaram sambung dengan hujah dia, Hisham Tripotik telah berdiri jam lebih kurang 2.39 petang menurut laporan Malaysia Kini. Dan dia mengatakan, Ya Arif, pagi tadi apabila Ya Arif tanya adakah kami bergantung harap kepada hujahan di Mahkamah Rayuan, saya telah menjawab ya. Sekarang saya nak maklumkan bahawa saya akan memfailkan hujahan bertulis lanjut. Nampak tak? Peguam dia sekarang dah bagi tahu dia akan failkan hujahan bertulis lanjut. Memang boleh, sebab selepas V. Sidambaram dah buat balasan dia dari segi konsep pendengaran rayuan. Kalau rayuan tu rayuan saya cakap dulu. Lepas itu Fadli jawab. Habis Fadli jawab, macam V. Sidambaram jawab, saya ada hak untuk balas apa yang awak panggil. So tadi pagi mahkamah tanya dia start, dia kata saya tak mau hujah lisan. Mahkamah tanya, jadi ikut hujahan bertulis? Dia kata ya. So dia dah ada tu. Nanti mahkamah baca lah. Mahkamah dah baca pun, dia akan baca balik. So okey, Sidambaram awak pula balas. So Sidambaram balas. Belum habis, esok sambung. Tapi petang tadi Hisham Tripotik dah maklumkan dia akan failkan hujahan bertulis. So pertama sekali pada hari esok, dan sekiranya selesai Sidambaram dengan hujahan balas esok, maka mahkamah akan memutuskan kenyataan Hisham Tripotik yang dia minta nak fail hujahan bertulis. Adakah mahkamah akan bagi ataupun mahkamah tidak akan bagi. Itu akan diputuskan esok. Saya percaya dari sudut perundangan dan kehakimannya tidak ada masalah untuk mahkamah mengatakan ya nak file sebagai hujahan balasan, tetapi besar kemungkinan akan diletakkan syarat. Kenapa? Sebab rayuan ni sampai 26. Katalah esok Sidambaram habis, dan Hisham Tripotik memperingati mahkamah bahawa saya telah maklumkan semalam saya nak filekan hujahan balas bertulis. So mahkamah kata baik, hak awak untuk balas last awak filekan, tapi dengan syarat filekanlah pada atau sebelum hari Isnin ke, hari Selasa ke, minggu depan, jam 3 petang ke, 5 petang ke. Sebab kena ada kemuktamadan. Dia tidak boleh membiarkan Najib Razak dan peguam dia minta 87 hari lagi nak filekan penghujahan bertulis. Mesti dalam tempoh yang ada. Ya? Jadi dia mesti letak syarat kalau dia bagi. Kalau dia tak bagi, maka dia akan bergantung harap kepada hujahan bertulis. So whichever way, hujahan bertulis ada. Seperti mana yang saya telah rumuskan dalam program TMI. Mahkamah akan guna pakai hujahan bertulis, mahkamah akan guna pakai alasan rayuan di dalam petition rayuan. So di sini dalam menjawab soalan tajuk kita, apa lagi yang boleh jadi, memang macam-macam boleh jadi. Tapi tak adalah pelik sangat, ya. Cuma arahan-arahan tertentu. Mungkin Hisham Tripotik akan diberikan peluang memfailkan hujahan balas bertulis, tetapi dalam tempoh sebelum tamat tarikh rayuan 26 Ogos. Yang pertama. Kedua, mungkin tidak pun, sebab dia sudah bagi tahu awal-awal dia bergantung harap kepada hujahan bertulis Mahkamah Rayuan. Walau apa sekalipun, ini untuk memuktamadkan apa yang boleh jadi. Saya percaya daripada perkembangan kes ini sejak hari Isnin sampai sekarang, saya percaya rayuan
akan selesai lebih awal daripada 26 Ogos. Lebih awal. Ya, lebih awal daripada 26 Ogos. Dan ada kemungkinan juga disebabkan Mahkamah Persekutuan tidak berkewajipan untuk memberi alasan lengkap penghakiman secara bertulis pada masa memberi keputusan dia tak wajib. Lain macam Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, kenapa mereka tangguhkan untuk memberi keputusan 3 bulan dan 5 bulan? Sebab keputusan mereka akan dirayu. Dan apabila ada rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan berkewajipan menyediakan alasan penghakiman. Jadi walaupun contohnya mungkin mereka telah bersedia memberi keputusan selepas hujahan, tapi kalau dia bagi hari itu pun dia masih kena tulis alasan penghakiman. So ditangguhkan dulu, dia bagi habis alasan penghakiman. Macam Nazlan 809 muka surat. Takkan nak bagi keputusan lepas itu nak tunggu 809 hari, satu hari satu muka surat. Kan? So ditangguhkan keputusan. Macam Mahkamah Rayuan, habis rayuan, bicara rayuan 15 hari, ditangguhkan sampai 8 Disember. Dalam 5 bulan lebih itu dia siapkan alasan penghakiman. Dia boleh bagi keputusan pada bulan Jun, tak payah tangguh sampai 8 Disember pun. Tapi kalau dia buat macam tu, dia masih terbeban. Keputusan dah bagi, alasan dia kena buat kerja lagi. Kan? So dia bagi habis kerja dia, dia umumkan sekali. Tapi Mahkamah Persekutuan lain. Sebab Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah rayuan yang terakhir. Tidak ada rayuan selepas Mahkamah Persekutuan. So dia tidak perlu pun menyediakan alasan penghakiman untuk sesiapa. Okey. Okey? Dan dia sebenarnya melainkan kes tu kes yang rumit, kes yang janggal, ada prinsip undang-undang pelik. Baru sebagai Mahkamah Persekutuan dia wajib buat suatu penghakiman untuk mahkamah-mahkamah nanti ikut masa depan. Okay. So pokoknya dia tak berkewajipan menyediakan alasan penghakiman bertulis yang lengkap. Tetapi adat dan suatu perkara sihat yang sering kali dilakukan oleh Mahkamah Persekutuan sekarang ini di bawah teraju Yang Ma'arif Tun Tengku Maimun, Tuan Mat, adalah mereka akan memberi apa yang dipanggil broad grounds of judgment, iaitu alasan penghakiman ringkas. Tapi alasan penghakiman ringkas mereka pun tengoklah 47 perengan, 10 perengan, bukannya ringkas. Mereka masih duduk, masih tulis. So saya percaya, apa yang saya nak nyatakan di sini, saya percaya rayuan boleh diselesaikan pada tarikh 26 Ogos atau sebelum 26 Ogos. Dan ada kemungkinan sebelum ini, semasa program-program lain, sebelum rayuan saya nyatakan, saya tidak terkejut bahawa keputusan kes rayuan ini akan keluar seawalnya Oktober, selewatnya Disember. Tapi sekarang ini, mengikut apa yang telah berlaku, perkembangan terkini, saya tidak terkejut sekiranya keputusan rayuan terakhir SRC dibuat sebelum hari kemerdekaan. Maksudnya, saya tidak terkejut. Maksudnya 26 habis, 27 Sabtu, 28 Ahad, mahkamah mungkin boleh beri keputusan pada hari Isnin 30 hari bulan atau hari Selasa 31 hari bulan. Saya tak terkejut sebab mereka tidak perlu sediakan alasan penghakiman lengkap. Mereka sudah baca, mereka sudah teliti, dan mereka boleh memberi pendapat keputusan asas dengan alasan ringkas untuk 3 pertuduhan CBT, apa nama ni, pecah amanah jenayah, elemennya ABC, kami dapati tidak ada untuk sebab-sebab ni, tidak ada disangkal oleh pihak perayu untuk sebab-sebab ni. Untuk apa nama ni, salah guna kuasa, rasuah, amal rasuah, Seksyen 23, kami juga percaya melalui keterangan ni, keterangan tu, keterangan ni dan alasan penghakiman ni tidak ada kekhilafan dalam keputusan. Begitu juga dengan amlah. So itu alasan ringkas. Kalau dia dapati rayuan ditolak, kalau dapati rayuan dibenarkan, maka mereka boleh mengatakan bahawa menurut 3 pertuduhan apa namanya CBT, kami dapati Najib Razak berjaya tampilkan suatu isu, sebab Najib tidak perlu buktikan dia tidak bersalah. Itu kena faham. Najib seperti mana di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan kini di Mahkamah Persekutuan, tidak perlu buktikan dia bersalah. Dia cuma perlu tampilkan satu keraguan kepada mana-mana elemen dalam ke-7 pertuduhan. Dia tidak mempunyai beban
seperti mana Sidambaram dan pasukan pendakwa raya perlu membuktikan Najib bersalah. Najib tidak perlu buktikan dia tidak bersalah. Dia perlu tunjukkan bahawa bukti mereka tidak cukup untuk mendapati dia bersalah. Itu saja kerja. Itu saja kerja. Mudah saja dia. Sepatutnya bunyi dia mudah, tapi tertakluk kepada keterangan yang ada. So biarlah dia usaha dengan tempoh masa yang ada melalui hujah bertulis dan apa saja yang mungkin dibenarkan difailkan oleh Hisham Tiputi, biar difailkan. Kalau dia berjaya menampilkan keraguan, maka keputusan itu pun saya tak heran, saya tak terkejut kalau boleh diberi sebelum hari merdeka. Sebab apa? Alasan penghakiman lengkap boleh diberi kemudian. Nampak tak? So menyudahkan setakat pada hari ini, apa lagi boleh jadi kita dah bincang. Dan bagi saya yang paling penting adalah daripada perkembangan 3-4 hari ini, saya tidak akan terkejut sekarang ini. Keputusan one way or another, sama dia menyebelahi Najib ataupun tidak menyebelahi Najib, boleh keluar, boleh diputuskan sebelum hari merdeka ini. Okey, sebelum merdeka aja boleh. Kalau tak, itu salah pihak mahkamah lah. Tapi saya tidak akan terkejut. Itu saja. Puas kita mendengar. Tapi yang saya syok tu bila Haji sebut tu mudah ya kerja Najib. Beban kerja teruk tu pada pendakwa raya. Tepat. Untuk buktikan Najib ni hanya perlu menimbulkan keraguan. Satu. Begitu mudah macam mana dia menyamun berpuluh. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh untuk orang muda lah faham. Apa nama ni, kes bunuh. Kes bunuh, mayat ada. Encik A mati. Last orang yang jumpa adalah Hanif Katri. Kan? Lepas itu ada kesan tikaman. Lepas itu kesan darah pada pisau adalah kesan darah mangsa. Ada pula cap jari pada pisau, sebagainya, pak pupak dan sebagainya. Kan? Tetapi ditampilkan satu keraguan, iaitu pada hari kejadian pasport saya menunjukkan saya berada di Madagaskar. Saya tak berada di mana-mana tempat kematian itu berlaku, contohnya di Pulau Pinang. Bukti melalui pasport. Jadi macam mana adanya cap jari saya? Saya tak perlu buktikan. Macam mana boleh ada darah di dekat pisau? Itu bukan masalah saya. Itu kerja beban pada Okey. Memang para pendakwa raya akan mungkin menghujahkan ada cap jari Hanif di situ. Ya, tapi macam mana boleh ada cap jari pada hari itu? Mungkin cap jari hari lain ada kat situ, sebab hari itu saya di Madagaskar. Tak ada pasport. Ini pasport Malaysia ni, cap Malaysia ni. Kalau tak percaya, pergi tanyalah Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin, suruh dia check immigration. Itu maksudnya timbulkan keraguan. Nampak tak? Saya harap orang faham. Contoh-contoh yang kelakar macam tu lebih mudah dipahami. InsyaAllah. Okey. Oi, puas hati sungguh-sungguh. Apa akan jadi? Apa lagi yang boleh jadi? Esok ada kan? Esok ada. Besok dan seterusnya. Kita tunggu besok, cerita besok. Tapi saya nak Haji respon tadi kepada soalan Amri itu. Saya pun apa soalan dia? Tak, soalan tu pun lebih kurang macam mana saya pun dah teringat nak tanya. Okey. Tapi saya nak tanya di ujung lah. Okey, eloklah benda ni pun Haji dah hurai. Saya tanya Haji. Katalah Najib didapati bersalah. Andai kata whatever dia didapati bersalah. Baru adil. Bila mahkamah buat keputusan tanpa perlu alasan penghakiman. Contohlah katalah 30 hari bulan. Bila mahkamah putuskan dia bersalah, maksudnya 30 tu terus. Pada hari keputusan. Mana-mana hari keputusan. Apabila mahkamah putuskan kalau Najib Razak bebas, dia terus keluar, ambil balik jamin, duduk balik kat rumah, buatlah apa pun. Tapi kalau mahkamah dapati dia masih lagi bersalah, rayuan ditolak, maka pada hari itulah, pada saat itulah dia akan dibawa terus ke penjara. Okey. Dia tidak akan ada lagi jaminan. Dia tidak akan ada lagi penggantungan pelaksanaan. Ya, ada orang tanya, bukankah dia boleh buat permohonan semakan? Satu. Bukankah dia boleh buat permohonan pengampunan diraja? Dua. Saya nak ceritakan di sini.
dia nak buat permohonan tu, dia nak buat petition pengampunan, itu hak dia. Tapi itu tidak mengikat mahkamah, sebab itu semua tu bukan dalam sistem kehakiman jenayah. Yang terakhir sistem kehakiman jenayah adalah rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan. As far as Mahkamah Persekutuan is concerned, tamat di situ. Kemudian awak masuk, awak nak buat semakan, kata Mahkamah Persekutuan kilaf, sebab salah seorang hakim di situ pula pernah kerja dengan Maybank, ataupun seorang lagi hakim pernah kerja dengan SLC, dan seorang lagi hakim pernah pula kerja dengan 1MDB, satu lagi adik kepada Jolo. Kalau katalah itu alasan, awak boleh buat review. Tapi bukannya rayuan, tidak ada rayuan, dia ada semakan. Dan semakan ni dalam keadaan-keadaan khas, awak kena masuk dalam, dan awak boleh minta peguam awak buat semakan daripada dalam. Okey. Pada masa itu, kalau peguam awak boleh meyakinkan, walaupun semakan belum didengar, tapi mungkin sebaiknya diberi jaminan untuk semakan, itu kemudian, tapi kena masuk dalam. Itu yang untuk semakan. Pengampunan diraja lagi teruk. Sebab sistem pengampunan diraja adalah di bawah perkara 42 perlembagaan. Dia bukan di bawah bidang kuasa mahkamah. Macam mana mahkamah nak bagi pengantungan hukuman just because awak nak buat petition pengampunan? Kami bukannya agung. Itu awak buat kepada agung. Awak masuk dulu. Betul. Faham? Ini rakyat kena faham. Maknanya kata, walaupun ada ura-ura yang Najib mungkin nak filekan semakan, mungkin nak filekan petition pengampunan, itu hak dia. Kita tak boleh halang, kita tak boleh gari dia, takkan buat, tak boleh ikatkan kita, itu hak dia. Semakan kehakiman ke? Semakan, jangan panggil semakan kehakiman. Semakan, sebab semakan kehakiman adalah perkara lain, judicial review. Bila kita nak batalkan keputusan Hamzah Zainuddin kerana tidak daftar pejuang contohnya, itu semakan kehakiman. Ini semakan, ini semakan keputusan Mahkamah Persekutuan. Jadi semakan keputusan ke ataupun pengampunan diraja, hang masuk dululah dalam prinsip keadilan yang ada setakat pada hari ini. Dia masuk dulu. Makna kata, kalau dia tak masuk, maka saya amat terkejut. Itu maksud dia. Kalau dia tak masuk, macam mana dia tak masuk? Apa prinsip yang pakai? Apa keputusan, apa nas? Itu saya sendiri akan soal. Itu Haji terkejut. Saya akan terkejut. Tapi memungkinkan benda itu berlaku? Tidaklah. Dari segi konsep keadilan tidak. Okey, situ saya clear. Ini saya sendiri pun, saya ada terbaca jugalah, tapi saya tak tahulah sama ada pengamal undang-undang ke dalam blog tu, saya tak ingat. Dia kata setiap pengampunan diraja itu ada syarat dia. Maksudnya duduk penjara 2 tahun dulu, lepas 2 tahun baru boleh buat. Betul ke tu? Dia tidak ada syarat bertulis. Sebab apa tidak ada syarat bertulis? Sebab pengampunan diraja tu pada asasnya adalah satu budi bicara mutlak agung sahaja, bukan orang lain, bukan untuk parlimen letak syarat. Parlimen tak boleh halang hak perlembagaan. Okey, tetapi adatnya adalah nak bagi pengampunan ni saya cakap secara am, lembaga pengampunan akan siapkan laporan. Lembaga pengampunan mempunyai nombor 1 peguam negara. Dan manakala ini berlaku di Kuala Lumpur Putrajaya, 1 peguam negara, nombor 2 adalah Menteri Wilayah Persekutuan. Siapa dia sekarang ni? Syahidan Kasim. Kalau dia masih ada lagi sebagai menteri, pada time sesiapa saja buat permohonan pengampunan. Dan 3 lagi yang dilantik oleh Agung duduk situ. Mereka sediakan laporan, di mana laporan tu akan juga mengambil kira pendapat dan maklumat daripada warden penjara. Apa perangai dia? Dia ni lari 100 meter macam Usain Bolt ke? Kan? Ada dia pandai seni ke? Dia orang yang baik ke cari gaduh ke? Ke memang masih lagi bengis ke? Ke masih lagi tak bertaubat ke? Kan? Ini laporan-laporan ni pun menyumbang. Kan? Selain daripada sumbangan dia kepada negara dan sebagainya. So macam mana nak sediakan laporan ni? Kalau dia tak masuk dalam penjara terus buat permohonan? Cuba jawab. Munasabah ya? Siapa nak buat laporan ni kalau dia tak masuk? Betul. Maksudnya syarat tu tak ada lah. Jadi syarat tu tak dapat dipenuhi. Bila syarat tu tak dapat dipenuhi, maka dia melanggarlah konsep budi bicara mutlak agung. Walaupun misal kata, kalau saya Perdana Menteri dan abang saya agung, walau apa sekalipun, ya. Jadi setiap perkara ni ada konsep. Cuma ada satu permasalahan di situ, iaitu disebabkan keputusan pengampunan Anwar Ibrahim
di mana Anwar Ibrahim bukan sahaja diberi pengampunan hukuman. Kalau pengampunan hukuman itu budi bicara mutlak agung, tidak akan ada orang yang cabar. Saya percaya dalam kes tersebut cabaran bukan dibuat. Saya nyatakan sebab saya peguam di sini, bukan saya nak hujah, tapi cabaran terhadap pengampunan Anwar Ibrahim bukan sebab Anwar diberi pengampunan hukuman, bukan sebab itu. Ini rakyat kena faham. Mungkin pada hari ini lebih faham. Yang dicabar kerana dalam dokumen pengampunan dikatakan seolah-olah tidak ada sabitan. Mana boleh. Sabit tak sabit adalah mahkamah tentukan. Agung cuma berkaitan hukuman. So di situ yang cabaran dibuat, mengatakan pengampunan itu tidak mematuhi perlembagaan. Bukan sebab tidak boleh beri pengampunan hukuman, tapi dokumen pengampunan itu dalam pandangan pihak melangkaui kuasa pengampunan. So tetapi pasal itulah dia dapat bertanding di PD. Kalau tidak, dia masih ada halangan 5 tahun, di bawah perkara 48(1)(3) Perlembagaan Persekutuan. Tapi sebab ayat macam tu, maka dia tak perlu tunggu 5 tahun. Okay. Anyway, atas presiden duluan yang sudah ada ni, betul tak betul cuma mahkamah akan tentukan. Permohonan kebenaran untuk merayu ke Mahkamah Persekutuan di dalam kes Anwar Ibrahim pada 15 November yang akan datang. So sehingga itu ya, jika dibenarkan, jika tak dibenarkan, habislah. Itu menjadi duluan muktamad. Bukan saja Najib, siapa saja pun berita Anwar dulu bagi. Sebenarnya Haji, saya tak nak sentuh. Anwar dulu bagi, sebab saya pun tak boleh batalkan sabitan. Nampak tak masalah dalam pengampunan Anwar tu? Bila kita cabar dulu, semua bising. Sekarang bila kenakan Najib, nanti baru tahu, oh patutlah. Tak, ini untuk kita semua sama-sama faham. Nonsense. Saya baca semua keputusan tu, jadi saya terfikir tentang Najib. Najib masuk penjara, contoh 30 hari bulan keluar keputusan, dia hantar pergi penjara. Kemudian pengampunan diraja perlukan masa, saya fikir. Kalau Anwar Ibrahim pun, kalau tak silap saya, dalam masa seminggu saja. Betul tak saya, Haji? No, to be fair, Anwar Ibrahim telah dimasukkan ke dalam penjara beberapa bulan, beberapa tahun dah. Betul. Apabila Kerajaan Pakatan Harapan ganti pada 9 hari bulan Mei, pengampunan dia 7 hari selepas itu pada 16 Mei. Tapi dia sudah ada dalam penjara. Iyalah. Jadi sekarang ni soalannya adalah, kalau Najib, dia pun kena masuk penjara. Yalah, kalau masuk penjara seminggu, lepas seminggu dia buat, maksudnya boleh. Ya, dengar tu. Boleh. Kalau Agung kita jadi super sonic solar radar, ya, laju semua siap. Saya bukan nak tulis jadi pada sesiapa. Pasal permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri pun mengambil masa 7 hari ya. Daripada tarikh penukaran kerajaan sampai pengampunan. Betul. Jadi kalau yang dikelolakan oleh pihak Anwar Ibrahim lah. Yang diminta sebagai syarat adalah Anwar Ibrahim. Jadi tak terkejut kalau selepas Najib masuk penjara, tak kira lah sebulan ke, sebulan setengah ke, tapi permohonan beliau laju seperti Anwar Ibrahim juga. Dan kalau perkara itu berlaku, maka Anwar Ibrahim dan para penyokongnya duduk diam tau, tidak komplain. Tak ada hak. Okey, itu saya nak tekankan. Betul. Jangan pada masa itu nak pusing pula. Najib bagi pengampunan macam mana? Awak yang bagi contoh bodoh. Okey. Jadi kita kena terima apa jua keadaan itu, kerana sudah pernah berlaku. Sudah pernah berlaku kepada pemimpin sebelum ini. Ambil masa hanya 6-7 hari. Proses pengampunan diraja yang bersih seperti kain putih Anwar Ibrahim dapat hanya ambil masa 7 hari. Jadi kalau Najib bin Razak pun kalau ambil masa macam tu, Pakatan Harapan dan penyokong-penyokong tutup mulut. Terutamanya PKR dan Anwar Ibrahim. Sebab daripada sejarahnya menunjukkan ianya adalah permintaan, tekanan, ugutan daripada PKR dan pihak Anwar Ibrahim yang mahukan pengampunan seperti itu. Okey. Padan muka.
padan muka. Kalau Najib buat permohonan. Bukan saya sokong, sepatutnya Najib pun tidak boleh dapat pengampunan sabitan. Sepatutnya. Tapi dia akan menggunakan, dia akan memaksa agung, bukan paksa agung. Dia akan menekankan melalui hujah-hujah undang-undang dia kepada pihak diraja. Anwar dulu dapat pengampunan sabitan. Kenapa saya tak boleh? Nah, barulah pada muka mereka. Jadi itulah kadang-kadang yalah kita nak cakap lebih pun tak boleh. Dah kena cakap. Oh, kena cakap. Sebab itulah saya cabar pengampunan tersebut. Sebab pada masa itu kerajaan adalah dalam proses membaik pulih sistem. Siapa yang menyangak, merompak, membuat rasuah akan dibawa ke mahkamah. Jadi kita tak nak mereka yang masuk ke penjara, jika masuk penjara kemudian keluar mengikut duluan Anwar Ibrahim. Sebab itu duluan Anwar Ibrahim dicabar di mahkamah. Ada faham, tak ada faham. Hari ini saya boleh katakan, sebab hari ini baru orang nampak. Manusia ni biasanya rabun kalau tak buta, selagi benda tu tak berlaku, tak nampak ke depan. Sebab itulah keadilan, kehakiman jangan dipermain-mainkan. Kedaulatan undang-undang perlu ditegakkan. Hari ini mungkin awak nak gunakan untuk diri awak, hari esok bila orang lain gunakan, awak tak ada hak nak komplain. Dan di situlah jatuhnya martabat sebuah negara yang berdaulat. Betul, tepat sekali. Tapi apa pun boleh buat, sebagai rakyat Malaysia, teruskan berkata benar walaupun pahit. Ya, kita dah dengar contoh-contoh, dan saya pun menerima WhatsApp yang banyak, Haji. Banyak tentang pengampunan diraja Anwar Ibrahim, version Anwar Ibrahim yang mengambil masa 7 hari. Dan kemungkinan perkara ini akan diguna pakai juga version Najib pula. Melainkan kalau pada 15 November 2022 Mahkamah Persekutuan memberi kebenaran dalam permohonan yang saya akan hujahkan, dan itu tak cukup. Kalau permohonan kebenaran diberi, kami masih kena yakinkan Mahkamah Persekutuan untuk membenarkan layuan, sebab tindakan itu telah dibatalkan. So kalau menang, baru dia pergi balik ke Mahkamah Tinggi untuk bicara. Proses panjang. Jadi serah kepada kebijaksanaan semua pihak. Bagi saya, kita tidak boleh putus asa dalam menegakkan kedaulatan undang-undang. Pada masa saya dan pasukan saya bawa isu itu, cuma 0.1% rakyat Malaysia yang faham. Betul? Dan setuju. Mereka ingat kami nak kucar-kacirkan kerajaan. Mereka tak nampak kita nak kukuhkan kerajaan, berpandukan kepada konsep kedaulatan undang-undang dan keadilan. Dan pada hari ini, bila terpampang di hadapan, ada kemungkinan, misal kata sekiranya lah Najib Razak tak berjaya dalam rayuan, maka Najib Razak akan mengambil keuntungan daripada apa yang dibuat dengan, bukan saja Najib Razak, beratur, berderik-derik, bergilir-gilir, ramai lagi menunggu untuk menggunakan duluan Anwar Ibrahim. Semata-mata sebab Anwar Ibrahim 10 lagi dapat guna benda tu. Come on. Nampak tak betapa pentingnya tak boleh fikir diri sendiri atau puak sendiri? Nampak tak? Tak nampak lagi? Tak nampak, sorry lah. Goodbye. Okey, Haji. Saya perlu nyatakan sebab sejak pada tarikh tersebut, Februari 2020, dan bila saya hujah kes itu di mahkamah pada 14 hari bulan Julai 2020, sejak itu orang dia ingat kita nak porak-perandakan negara. Betul. Termasuk orang-orang dalam pasukan ataupun pihak yang kononnya merupakan pihak kita. Sekeliling kita pun. Yes. Answer yourself lah. To hell you go. Okey, Haji, hari ini wow, terima kasih Amri Ismail. Mantap Tuan Haji Hanif. Pengampunan diraja terletak pada budi bicara yang di-Pertuan Agong. Ya, seperti budi bicara mutlak. Okey, Tuan Haji tambah sikit lagi kepada Matin Iqbal. Budi bicara mutlak. Jadi kalau dalam total discussion. Kalau Anwar Ibrahim ambil masa 7 hari, dan jangan terkejut Najib Razak pun break rekod 6 hari. Agong dari mana? Saya lupa. Agong Penang lah. Penang ada Agong. Agong ni daripada mana? Faham. Oh, faham. Baik. Jadi apa yang dilontarkan oleh Tuan Haji memang pahit untuk ditelan oleh segelintir pemimpin-pemimpin politik. Apatah lagi perkara itu terpalit dengan muka dia orang.
Tetapi di sebalik kepahitan itu, kebenarannya cukup luas. Apa yang dicabar oleh Tuan Haji Hanif ketika pengampunan Anwar Ibrahim mendapat kritikan. Saya cukup masak perkara itu, bukan kata daripada penyokong Anwar Ibrahim dapat kata harapan, tetapi sekeliling kawan-kawan pun marah. Tetapi kini anda rakyat Malaysia faham kenapa pengampunan itu dicabar, kerana tidak mahu perkara itu menjadi turutan, ikutan, contoh kepada penyamun yang akan datang. Sebagai contoh, seperti mana kita duk olah daripada tadi, kupas tadi, contoh Najib Razak pula masuk penjara tak ada sebulan, buat pengampunan di Raja 7 hari ataupun pecah rekod 6 hari boleh bebas. Saya bagi contoh yang lebih jelas, nak tak? Okey, silakan Tuan Haji. Katakanlah ini Najib Razak, saya minta maaf di sini, bukan saya mengatakan awak akan gagal dalam rayuan, tidak. Awak masih berhak dan yakinlah, kalau awak dapat yakinkan mahkamah boleh bebaskan awak. Itu bukan jadi isu. Tapi seandainya, untuk menjawab soalan ilmiah ni, seandainya mahkamah menolak rayuan Najib Razak, dapati bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara, katalah seperti yang kita kata, tidak terkejut jika berlaku sebelum hari merdeka contohnya, maka kalau pengampunan dalam ayat yang sama seperti Anwar Ibrahim diberi, iaitu hukuman diampunkan dan sabitan seolah-olah tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan, maka bila dibubarkan parlimen, dia terus bertanding. Nampak tak? Siapa yang rugi? Sebab apa? Sebab ada duluan Anwar Ibrahim. So, bukan sahaja dia dapat pengampunan sabitan kosong, berlaku pilihan raya bulan, katalah masuk bulan 9 bubar, bulan 10 pilihan raya, dia boleh bertanding kalau dapat pengampunan dan tempoh rekod breaker, memory maker 6 hari contoh. So, nampak tak? Patutnya benda ni tak perlu tengok, boleh tahu, tapi semua nak taksub pemimpin, taksub sangat dengan pemimpin, taksub sangat dengan politik. Sebab itu saya cukup meluat dengan konsep politik dan politik kepatian, dan perlu perkara itu memang kita bincang pada masa yang lain. Kita pernah bincang sebelum ni, tapi dia berkait rapat dengan apa yang akan dan boleh berlaku. Itu yang menimbulkan ini passion dalam kenyataan. Ini tak boleh pakai menimbulkan keraguan munasabah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita dah Ahmad Razif kata Anwar Ibrahim set the president for the royal pardon. Ya, setuju sangat-sangat dengan Ahmad Razif. For that nature, bentuk itu, iaitu kalau diampunkan hukuman tak ada isu ya. Hukuman memang itu berbicara mutlak agung. Tapi apa yang diampunkan kepada Anwar Ibrahim adalah seolah-olah dia telah tidak pernah didapati salah, tidak melakukan kesalahan, tidak ada sabitan. Maksud dia tidak ada halangan untuk bertanding. Sebab itulah Anwar Ibrahim dapat bertanding di Port Dickson. Seolah dia tak buat salah itu langsung. Dalam itu ayat digunakan dalam pengampunan diraja apabila didedahkan semasa pengampunan itu dicabar di mahkamah. Jadi Haji, seperti biasa, walaupun tajuknya agak pendek, rayuan terakhir SRC Najib Razak, nak sembang 2 hari punya cerita ya. Apa lagi yang boleh jadi, tetap kita terlepas juga 5 minit. Try control. Jadi Haji bagi rumusan Haji untuk kita pada malam ini. Baik, secara rumusannya, yang paling penting saya nak nyatakan di sini adalah, kalau tuan-tuan dan puan-puan para penonton mengimbaskan kembali, membaca semula laporan media secara konsisten, pada hakikatnya Mahkamah Persekutuan dalam kes ini telah berlaku lebih daripada adil. Walaupun permohonan ditolak, permohonan menampilkan keterangan baru ditolak, itu adalah kerana Najib Razak melalui peguamnya tidak dapat meyakinkan bahawa mereka telah memenuhi keperluan perundangan untuk memperolehi perintah tersebut. Walaupun permohonan penangguhan Najib Razak telah ditolak, peguamnya telah ditolak, tapi itu adalah keputusan yang paling adil, sebab Najib Razak telah dengan sendirinya mengarang buku kesedihan
terhadap dirinya. He's the author of his own misfortune, kerana dia tidak tekun, dia cuai, dia abai untuk menentukan standby pasukan peguamnya daripada 29 April 2022 dan cuma menamatkan Syafi pada 26 Julai, yakni 21 hari sebelum rayuan. Dia tiada hak nak komplain. Walau bagaimana sekalipun, rayuan sudah berjalan. Rayuan sedang berterusan, dan pada hari esok akan berterusan dengan visi gambaran dan mana-mana arahan berkaitan dengan ujahan lanjut Hisham Tepotik. Dan ada kemungkinan, walaupun mahkamah mempunyai budi bicara untuk menangguhkan keputusan kepada tarikh yang lain, mungkin bulan 10, mungkin bulan 12, tapi saya tidak akan terkejut jika mahkamah bersedia untuk menyampaikan keputusan sebelum Hari Merdeka. Kerana satu lagi saya nak tambah, sebenarnya pada hakikatnya, walau apapun peguam Najib dan juga Najib bercakap, walau apapun jumlah jilid tebal-tebal 176, pada hakikatnya natijah konsep ketujuh pertuduhan yang Najib hadapi tidak ada peliknya, tidak ada perkara yang rumitnya, yang remehnya. Hari ke hari Mahkamah Persekutuan dihadapkan dengan kes-kes rayuan seperti ini dalam berdozen-dozen yang mereka boleh dengar dan lupuskan. Elemennya sama, walaupun cerita ni mungkin sampai kepada derma Arab ataupun ugutan dari Madagaskar, tak kisah cerita dia apa pun, tapi elemen jenayahnya mudah, tak ada yang rumit. Itu hakikatnya. Boleh didapati jika para penuntut membaca penghakiman Hakim Nazlan, membaca penghakiman Mahkamah Rayuan. Tidak ada perkara sulit atau rumit secara undang-undang atau fakta yang memerlukan, jika perlu, mahkamah tangguhkan untuk berbulan-bulan. Yang hari itu ditangguhkan kerana kena tulis alasan penghakiman. Harap saya telah jelaskan yang betul dan tepat semestinya daripada Allah. Yang kilaf dan pincang kelemahan diri sendiri. Terlebih kurang, saya minta maaf. Apa yang kita sampaikan, saya mempertahankan ini adalah majlis ilmu untuk memberi kesedaran, kefahaman kepada kita semua tentang apa yang berlaku dari sudut perundangan dan bukan perbicaraan dalam kes rayuan SRC di Mahkamah Persekutuan. Sekarang boleh bezakan rayuan bicara. Tahannya. Very good. Duduk dengan lawyer selalu sampai dah tahu dah. Apa yang kita bagi contoh tadi tentang pengampunan Diraja Anwar Ibrahim dan kemungkinan-kemungkinan kepada Najib Razak, bukannya untuk membenci, membahan, memeli mereka. Tidak ada langsung pun niat kami begitu. Tetapi kita tidak mahu antara dua darjat itu terus berlaku. Kerana apa? Keadilan patut dapat kepada 32.7 juta rakyat Malaysia, bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Jadi saya harap anda semua puas hati. Kita ucapkan selamat jalan kepada Tuan Haji Hanif Khatri yang nak balik kampung, balik Penang, nak bercuti. Nasi kanak no. Tapi awal-awal dah habaq dah tak mau bungkui bawa balik, selalu bungkui kat saya. Tak mau bungkui. Jadi terima kasih di atas perhatian anda yang selama ini hari sentiasa menyokong kami, sentiasa menyokong Apa Kata Malaysia Bol Bicara yang santai ini. Akhir kalam daripada saya seperti biasa, mohon ampun dan maaf jikalau ada tersalah bahasa, terkasar kata, mengguris hati dan perasaan anda dan mereka di luar sana. Yang baik hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang jahil semestinya datang daripada diri saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.